Malam itu bulan seperti malu-malu mahu berkongsikan cahayanya dengan aku. Aku pandang langit yang bersih. Cahaya bulan sekejap bersinar malap, sekejap berselindung di sebalik awan. Namun, cuaca sangat baik dan tenang. Hembusan bayu malam begitu damai membelai wajahku. Aku baru saja selesai berlatih silat di gelanggang Tok Awang. Tahun 60-an ni jangan haraplah jumpa kereta meriah lalu lalang. Kiranya zaman ni siapa yang ada kereta dalam kampung tu dikira mewah dan orang berada. Kenderaan paling rasmi yang digunakan oleh orang ramai waktu tu adalah basikal. Motor Vespa juga ada, tetapi itu pun masih kategori kenderaan mewah. Aku bersiul riang. Tidak tahulah buah butir lagu, sekadar membuatkan hati gembira melayan hati saat berjalan kaki untuk sampai ke rumah yang jaraknya hampir 3 km dari gelanggang silat Tok Awang. Sepanjang jalan hanya diiringi kebun-kebun getah, dusun buah-buahan dan juga sesekali bunyi burung hantu bersautan. Aku kira sudah menjelang tengah malam. Tidak pula rasa takut memandangkan aku bukanlah seorang yang penakut. Cuma sesekali timbul rasa tidak enak, tapi aku tepis saja jauh-jauh. Aku pegang pesan Tok Awang. Kalau kita takut benda-benda yang bukan-bukan, memang dia akan menyukai kita. Macam ada bau, begitulah katanya. Untuk sampai ke rumah, aku akan melalui sebuah kawasan perkuburan lama. Kata bapak, kawasan kubur lama ni menempatkan kubur orang dagang. Bermakna, wakaf kubur tu digunakan hanya untuk orang-orang dagang yang meninggal di situ dan tidak dapat pulang ke kampung asal. Pelik jugalah sebab kerana hal tersebut, kini ada 2 kawasan perkuburan dalam kampung aku. Tapi, aku malas nak bertanya lanjut dengan bapa sebab bertanya lebih-lebih hanya akan dijerkah saja oleh orang tua tersebut. Bapa memang garang orangnya. Selaku anak yang baik, aku tak mahulah tanya macam-macam. Sebaik saja melalui kawasan perkuburan tersebut, keadaan berubah menjadi lebih gelap. Masa inilah juga bulan yang malu-malu kucing ni makin menyembunyikan diri. Dan masa tu juga aku boleh rasa tiupan angin menjadi lain macam. Sejuk dan dingin disertai bunyi seakan siulan. Sayup dan menyeramkan. Aku tak tahulah bunyi apa, tapi bulu tengkuk dah mula meremang. Sudah, aku boleh rasa malam ni nasib aku memang akan malang. Ada pula yang hendak bergurau. Mata aku ni memang boleh tahan jugalah menilau. Dari kawasan kubur lama tu, aku mendengar bunyi seperti pokok-pokok dirempuh orang dengan kasar. Tapi aku tak dapat melihat apa-apa dengan jelas. Maklumlah gelap. Baru saja hendak berpaling ke hadapan, aku mula rasa ada sesuatu di belakang. Tiada ribut, tiada petih. Aku dapat rasa ada benda perhati dari belakang. Masa ni aku buat-buat berani. Walaupun tahap cuak kata orang dah paras hidung. Jangan kata aku, Pak Imam pun akan terkejut kalau nampak apa yang aku nampak saat aku menoleh. Aku boleh rasa luruh dah jantung aku bergolek sebab terkejut. Di belakang aku, dalam jarak 6 kaki begitulah, aku nampak satu makhluk berbungkus. Sungguh, rasa hendak pengsan sebab makhluk tersebut tidak comel ya. Mukanya hitam dan rentung macam kena bakar. Yang aku nampak hanyalah sepasang mata yang terpelohong. Ya, tiada bola mata, hanya kosong dengan sedikit kedipan cahaya merah. Masa ni aku dah tak fikir banyak. Aku buka langkah 1000 pecut acara 100 meter. Siapa yang tak seram? Tapi yang buat aku bengang, lagi aku lari, lagi aku rasa makhluk tu laju dari aku. Makhluk tu tak melompat-lompat ya. Makhluk tu bergolek-golek saja, sebiji macam bantal golek. Bezanya bantal golek yang ini dibungkus kain kafan. Masa ni aku nak meraung dah. Tapi anehnya, tiada suara pun yang keluar. Macam tersekat. Yang aku tahu, aku hanya hendak melarikan diri cepat-cepat supaya cepat sampai ke rumah. Tapi kehampaan sajalah yang aku dapat. Tahu tak kenapa? Aku rasa dah lari sikit punya laju,
Tapi aku masih di kawasan yang sama. Ya, kawasan di hadapan kubu lama tersebut. Dan pocong tu pula. Bila aku lari laju, dia bergolek laju. Aku perlahan, dia bergolek perlahan. Tapi jaraknya tetap sama. Akhirnya aku duduk kemengahan. Tak tahulah rupa aku saat berlari, tapi aku semacam lari setempat saja begitu. Masa ni aku ambil keputusan malas dan nak lari. Aku pusing menghadap makhluk durjana tersebut. Macam inilah aku cakap dekat dia. Aku tak kacau kau. Kau baliklah tempat asal kau. Kau nak main-main lumba lari tadi kan? Baik, aku bagi kau menang. Habis dia cakap macam tu, aku rasa macam ada angin sejuk berhembus. Lepas tu sayup-sayup aku dengar macam bunyi ayam sedang berkokok. Aku rasa dah nak pagi agaknya. Tak tahulah berapa jam aku main lumba lari dengan pocong tu. Pocong tersebut hilang begitu saja. Aku yang kemengahan terus sambung berjalan pulang. Sampai rumah, aku senyap-senyap tolak pintu dapur. Bukan apa, kalau kena hambat dengan bapak, dia punya seram lagi dahsyat dari main lumba lari dengan pocong tu. Itu saja kisah aku. Kisah lumba lari dengan pocong. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Kisah ini aku alami sendiri sekitar 2013. Aku dan 4 orang kawan lain dalam perjalanan pulang dari kampung salah seorang rakan aku dekat Endau. Perjalanan pulang kami ke Johor Bahru akan melalui satu jalan yang famous dengan pelbagai kisah mistik. Dari dulu lagi kalau aku lalu kawasan ini, mata memang selalu meliar kiri kanan. Konon-kononnya nak cari, manalah tahu ternampak berbola api ke, cahaya api ke, tapi malangnya tak pernah nampak. Siapa-siapa yang biasa lalu jalan nak ke Mersing Endau dari Johor Bahru memang akan tahu jalan yang ada kubu tinggalan askar Jepun. Ada lebih kurang 4 ke 5 biji kubu yang masih tersergam elok di kiri dan kanan bahu jalan. Baiklah, berbalik kepada kisah aku. Sebelum kami bertolak pulang, mak kawan aku ada pesan supaya berhati-hati semasa memandu. Dan ada satu lagi pesanan yang pelik. Beliau suruh kami berhenti rehat dekat mana-mana untuk lepaskan waktu maghrib. Kemudian baru boleh sambung perjalanan. Kami dengar tapi tak adalah nak ambil serius sangat pesanan tu. Aku decide untuk duduk di sebelah seat pemandu masa nak balik ni. Memandangkan aku yang drive masa perjalanan pergi. Rakan aku yang drive ni nama dia Fatin. Kami bertolak pulang sekitar jam 6 petang. Sepanjang perjalanan, 3 orang lagi rakan yang lain duduk dekat belakang. Mulut diorang tak berhenti bercakap. Ada je cerita dan lawak yang diorang buat. Biasalah perempuan kan? Masa pergi excited, masa nak balik pun excited. Tapi tiba-tiba aku perasan diorang dah makin slow dan akhirnya senyap. Lah, rupanya dah tidur. Penat sangat lah tu. Aku decide untuk tak nak tidur sebab nak teman Fatin drive dan pastikan perjalanan kami selamat. Sembang punya sembang, aku sempat tengok jam pada dashboard kereta. Dah pukul 7 petang. Dah nak maghrib, tapi kami tak ada berhenti pun untuk berehat seperti yang dipesan oleh mak rakan aku tadi. Langit pun belum gelap. Kami tiba akhirnya di kawasan yang berkubu. Satu persatu kubu kami lepasi. Aku masih lagi mengomel dengan Fatin dengan harapan dia tak mengantuk. Tujuan sebenarnya aku mengomel-ngomel ni sebab nak hilangkan rasa tak sedap hati. Sejak dari lalu sebelah kubu yang pertama lagi, hati rasa macam ada benda yang tak kena.
Sampailah di kubu yang terakhir, aku rasa. Jalan tu lurus je dan ada kubu Jepun yang terletak sebelah kiri di atas bukit. Dari jauh aku nampak ada satu susuk berdiri di hadapan kubu tu. Semakin dekat dengan kubu tersebut, semakin jelas apa yang aku nampak. Akhirnya kami dua serentak membisu. Yang kami nampak adalah seorang askar Jepun sedang berdiri tegak, berpakaian lengkap seperti askar di zaman Jepun. Aku pasti itu bukan manusia. Rupa hantu tu tak adalah menakutkan, tapi mukanya sangat pucat, putih dan bermata sepet. Badannya gagah, memakai baju hijau dan seluar askar. Topi ada lambang bulat merah di tengah. Hantu Jepun tu berdiri tegak menghadap jalan dalam keadaan ingin menahan kereta kami. Aku perasan ada satu beg besar di kaki hantu tersebut. Kami masih dua membisu dan aku lihat jam tepat pukul 7.20 petang. Memang waktu maghrib. Lepas je Fatin drive melepasi hantu Jepun tu, aku terus capai buku surah Yasin yang memang ada dalam kereta. Hati macam tergerak nak tengok cermin sisi, sebab nak pastikan betul ke apa yang aku nampak tadi, tapi tak berani. Aku lihat ke arah Fatin. Dia masih diam membisu dengan muka yang sedang ketakutan. Aku tak ada tanya nampak tak benda dekat kubu tadi, sebab aku rasa Fatin pun nampak. Selang 5 minit selepas melalui kubu yang terakhir, 3 orang rakan yang tidur dekat seat belakang semua dah terjaga. Salah seorang dari mereka perasan yang aku memeluk surah Yasin dan Fatin dia membisu memandu dalam keadaan ketakutan. Bertubi-tubi soalan keluar dari mulut mereka, ingin tahu apa yang berlaku. Kebetulan Fatin masa tu datang bulan. Kawan yang seorang dekat belakang ni dah nangis-nangis. Orang lain yang nampak, orang lain pula yang nangis. Mungkin dia ni lemah semangat. Kami berhenti di sebuah pam minyak di kota tinggi untuk cool down. Aku bertanya kepada Fatin. Rupanya benar, dia pun nampak apa yang aku nampak dekat kubu Jepun tu. 3 orang yang dekat belakang tu dah tak keruan. Aku dan Fatin masih lagi tak banyak cakap. Masih terkejut dengan apa yang berlaku. Akhirnya rakan aku yang menangis tadi buat keputusan untuk terus jumpa seorang ustazah yang dia kenal memandangkan kami semua macam dah hilang semangat. Perjalanan nak ke rumah ustazah tu terasa sangatlah jauh. Dengan sesatnya lagi, dengan yang menangis lagi, akhirnya kami tiba di rumah ustazah tersebut. Waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Masa kami sampai, kebetulan ustazah ni baru je habis berubatkan seorang pesakit dia. Kira kami bernasib baiklah sebab tak payah tunggu lama. Tanpa menunggu lama, ustazah memanggil Fatin dan rakan aku yang menangis tu duduk di hadapannya sambil beliau membaca ayat Al-Quran dalam keadaan mata yang dipejamkan. Selang beberapa minit kemudian, beliau berhenti membaca. Aku dan rakan lain saling berpandangan, menantikan apa yang ingin dikatakan oleh ustazah. Benda ni dekat betul dengan korang semua ni, kata ustazah. Katanya lagi, benda yang ikut kami tu sebenarnya ada 2. Mereka marahkan kami sebab kami tidak memberhentikan kereta. Aku yang dengar ustazah tu cakap ada 2 yang ikut terus tanya balik macam mana rupa makhluk yang ikut kami tu. Yelah, yang aku dan Fatin nampak cuma seorang je. Mana ada 2? Kata ustazah, seorang berbadan tegap besar dan tinggi, muka putih dan bengis, matanya sepet dan dia pakai pakaian askar. Seorang lagi berbadan gempal, rendah, berdiri bersebelahan dengan yang tadi. Berderau darah aku bila apa yang ustazah nampak sama dengan apa yang aku dan Fatin nampak. Kata ustazah lagi, hantu Jepun yang muka bengis ni sangat jahat dan berniat untuk terbalikkan kereta kami sebab kami tak memberhentikan kenderaan dan tak endahkan dia. Tapi hantu yang lagi satu tu tak benarkan. Gila kau, mana ada orang nak tumbangkan hantu Jepun naik kereta sekali kan? Mengucap panjang aku lepas dengar ustazah tu cakap yang hantu tu
nak terbalikkan kereta yang kami naiki. Sebenarnya memang aku dah tahu kawasan tu banyak kali berlaku kemalangan. Alhamdulillah umur kami masih panjang. Ustazah memberikan kami semua ayat yang telah dibacakan dengan ayat Al-Quran. Dia pesan, kami tak dibenarkan keluar waktu malam dan perlu pulang sebelum waktu maghrib. Dan jangan pakai baju hitam lagi untuk tempoh seminggu. Kebetulan memang kami semua pakai baju hitam waktu tu. Biasalah makhluk jahat ni sukakan benda gelap, senang nak merasuk dalam badan. Keesokan harinya, rakan aku yang nangis-nangis dalam kereta tu tak kerja. Aku, Fatin dan 2 orang yang lain bekerja macam biasa. Tapi semua macam ayam berak kapur dekat ofis. Senyap, termenung dan masing-masing muka pucat. Fatin memberitahu katanya lepas kejadian tu, setiap malam macam ada benda luar tingkap yang mencakar-cakar. Tetapi makin lama gangguan tu makin berkurang. Sekian kisah aku berkenaan hantu Jepun. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Aku telah ditugaskan menyedia kontraktor untuk membersih kawasan. Kami diarahkan menebang pokok gaharu yang besar dan rendang yang terletak di sebelah pintu stesen. Pokok gaharu adalah pokok yang digunakan masyarakat Cina untuk membuat gaharu bagi tujuan sembahyang. Sebelum kerja dijalankan, aku sebagai penyelia harus memberi taklimat akan keselamatan dan seterusnya, membaca doa. Moga Allah pelihara dan memudahkan kami. Aku kenal sangat pokok ni sebab hampir setiap hari aku melalui tempat ni. Aku lihat dan tahu siapa yang menetap di sini. Encik Arif, elok sangatlah pokok ni ditebang. Kami setiap malam melalui pokok ni. Gerun tengok pokok ni. Aku hanya mendiamkan diri, mendengar luahan dari polis bantuan. Setelah memastikan keselamatan diutamakan, aku masuk ke pejabat untuk membuat tugasan lain. Sekali-sekala aku akan keluar melihat keadaan. Ketika membuat kerja, pintu diketuk seseorang. Masuk ketua kontraktor. Arif, kau datang tengok kejap, kata ketua kontraktor sambil kami berjalan keluar. Dia tidak banyak berbual. Kau tengok pokok ni, kami dah tebang sehingga 3 suku, tapi tak patah-patah. Aku melihat pokok yang digergaji. Mengikut hukum alam, ia sudah menyembah bumi. Tapi yang ini masih kekal, tidak patah. Aku dah dapat agak siapa punya kerja. Sengaja aku diamkan. Kau cuba guna kapak untuk bagi putus. Aku memberi arahan dan masuk ke dalam mencari tali untuk menarik pokok agar tumbang. Arif, kau tengok kejap orang aku. Dia kata ada benda tolak dia. Aku terus keluar dan mendapatkan mereka. Akhirnya aku berterus terang dengan kontraktor bahawa di pokok itu terdapat jin. Dia yang menolak salah seorang dari pekerja kontrak. Allah, Jack, kami tak beranilah potong pokok kalau macam tu, kata pekerja kontrak. Kau nak buat apa, Arif? Takkan pokok nak biar macam tu je. Bahaya kalau tumbang. Anytime saja, kata ketua kontraktor. Aku terdiam sambil berfikir. Akhirnya terus aku tanpa bercakap menuju ke arah pokok. Aku telah nekat. Ini pertama kali aku nak buat. Aku bertentang mata dengan makhluk yang punya angkara. Kamu Islam atau bukan? Jantung aku bergerak kencang, menanti apa yang bakal berlaku. Makhluk tersebut hanya anggukan kepala saja, tanda mengaku dia Islam. Assalamualaikum. Aku memberi salam.
dan dia anggukkan kepalanya tanda menjawab salamku. Aku menjadi sedikit berani dengan respon yang diberinya. Minta maaf sebab kami ganggu tempat kamu, tapi kami mendapat arahan agar pokok ini ditebang sebab membahayakan. Kami juga seperti kamu, kadang-kadang terpaksa bertukar tempat tinggal. Kami terpaksa akur dengan kehidupan kami yang sementara sebab kami tahu tempat yang abadi ialah di akhirat. Panjang lebar aku bercakap dan entah kenapa aku begitu confident bercakap. Aku melihat makhluk tersebut, hanya anggukkan kepala. Boleh tak kami minta agar kamu berpindah ke pokok lagi satu? Aku menunjuk ke arah pokok jejawi yang berada di belakang pokok ini. Makhluk tersebut memandang ke belakang, lalu anggukkan kepalanya. Kami ucapkan terima kasih kepada kamu. Kamu tinggallah di situ selagi pokok itu tidak ditebang. InsyaAllah, Allah yang atur segalanya. Makhluk tersebut anggukkan kepalanya lagi. Aku berasa cukup lega sebab kalau dia enggan, aku tidak tahu melakukan apa-apa. Aku tidak ilmu. Sementara aku sedang bercakap, si ketua kontraktor pula telah menghubungi polis bantuan, beritahu yang aku sedang bercakap dengan jin. Apalagi mereka terus terpa untuk menyaksikan apa yang berlaku. Aku pula sedang berhadapan dengan makhluk yang aku sendiri tidak dapat menjangkanya. Boleh dikatakan, aku langkah kaki kanan seperti kata pepatah Melayu. Seperti ada sesuatu yang mengarahkan aku membaca surah Al-Fatihah. Lalu aku hembus ke arah makhluk tersebut. Terus dia hilang. Sekejap saja sudah kelihatan berada di pokok jejawi. Aku berjalan ke arah pekerja kontraktor, lalu mengarahkan agar mereka menarik pokok dengan menggunakan tali. Dengan begitu senang pokok telah ditumbangkan. Kami nampak tangan kau saja yang tak bergerak sebab bercakap dengan sesuatu. Tapi kami tak nampak. Heboh juga di kalangan polis bantuan bila tahu aku bercakap dengan jin. Ada yang minta aku ke rumah mereka untuk mengubah benda yang berada di dalam rumah. Terus terang aku katakan, aku dapat lakukan bila ianya terdesak sangat-sangat. Kalau ikut planning memang tak mampu aku lakukan. Tangan aku tergetar sebab inilah pertama kalinya aku bercakap dengan jin, walaupun dia tidak bersuara dan hanya anggukkan kepalanya saja. Aku telepon anak gadisku dan cerita padanya apa yang berlaku. Ish, ayah ni tak pernah bercakap. Kali ini ayah pergi bercakap pula, kata anakku sambil ketawa. Entahlah kakak, ayah sendiri tak sangka macam mana ayah boleh ke arah jin tersebut dan bercakap secara terus, kataku kepada anakku. Ayah jangan buat lagi macam tu, takut nanti mereka tahu yang ayah boleh nampak mereka. Betul juga kata-kata dari anakku. Aku cuba berdiam, cuma kadang-kadang ia berlaku tanpa dikawal, macam kes ini. Dan setiap kali aku ke tempat kerja, aku pasti lihat makhluk tersebut berada di pokok jejawi. Itu saja kisah dari aku. Sekian. Hai semua, korang dah klik belum butang subscribe di bawah ni? Kalau belum, klik dahulu ya. Baru teruskan untuk menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Fiction Shasha dan para pembaca sekalian. Cerita yang aku kongsikan ini bukanlah kisah hantu atau mistik, tapi ianya sangat menyeramkan pada aku. Sebelum aku bercerita, aku ingin memperkenalkan diri aku secara ringkas. Aku sangat obses dalam dunia teknologi pelayaran web. Aku gemar membaca kisah-kisah penggodam dan cara-cara mereka menterbalikkan teknologi dalam dunia perisian. Sehingga satu hari aku terbaca tentang deep web ataupun dark web dari satu artikel mengenai kewujudan data tersembunyi. Menurut data analisis, pelayar yang sedang kita gunakan sekarang adalah surface yang menyediakan ruang hanya 4% saja. Tetapi selebihnya lagi wujud di dalam deep web ataupun dark web yang saiznya melebihi
50,000 zettabyte. Ianya termasuklah fail sulit FBI, konspirasi CIA, dokumen yang dirahsiakan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua, atau beberapa laman web yang sangat sulit dan tidak akan terpapar di surface web. Aku mula mencuba dengan mengikuti beberapa langkah untuk mengakses deep web. Setelah berjaya, aku mula mencari beberapa link berkaitan artikel Area 51 yang kononnya wujud sebagai bekas tapak pendaratan UFO dan tempat ujian bom. Ketika aku leka mencari artikel berkenaan, aku disapa oleh satu link random recommended yang tertulis, "For the new user on deep web, take a look before you go more further. There's no way to turning back." Aku sebagai pengguna baru merasakan apa yang ingin disampaikan oleh link tersebut mungkin akan membantu aku untuk mencari artikel-artikel yang aku inginkan. Aku klik pada pautan tersebut. Terpapar satu lagi mesej bertulis, "If you continue, you will involve in 1962 secret documentation lab test on subject 43 warehouse number 2. Dan aku secara tidak sengaja tertekan continue. Video berdurasi 3 minit 42 saat memenuhi ruangan desktop aku dan tidak ada button close window. Yang ada hanya video yang memenuhi ruang skrin desktop aku. Terlihat seorang wanita berambut panjang dibogelkan. Rambutnya diikat pada tiang dan badannya tergantung. Datang 2 orang lelaki berpakaian makmal menghampiri wanita tersebut. Seorang lelaki memegang gergaji kayu. Seorang lagi lelaki memegang seperti satu alat gas. Lelaki yang memegang alat gas tu menekup mulut wanita berkenaan beberapa saat dan secara tiba-tiba wanita itu ketawa. Ketawanya seolah-olah tidak dapat dikawal. Manakala seorang lelaki lagi pula mula memotong leher wanita berkenaan. Tetapi wanita itu terus ketawa sehingga badannya terjatuh ke bawah dan kepalanya masih tergantung. Dalam keadaan urat lehernya terburai, aku lihat masih ada sisa-sisa ketawanya. Memang sangat mengganggu emosi aku, tapi aku seolah terpaku. Badan menggigil dan hanya diam melihat ujian ngeri yang dilakukan pada seorang wanita. Setelah habis video tu, terpapar satu lagi mesej berbunyi, "Want to see more? Fill the form on the link below." Aku rasa sudah cukup dengan apa yang aku lihat. Aku tutup website tu dan cuba teruskan dengan mencari artikel yang aku inginkan. Aku terjumpa satu link berkaitan Area 51 yang tertulis Black Hole Area 51. Aku klik pada pautan itu. Apa yang ada hanya binary code. Aku copy binary code itu dan paste pada notepad. Dalam deep web, aku tidak jumpa apa-apa link yang boleh menterjemahkan binary code yang aku copy paste tadi. Jadi, aku keluar dari deep web, restart komputer dan mula Google untuk encrypt binary code yang aku copy tadi. Selepas berjaya menterjemah mesej tersebut, mesej ringkas yang aku dapat dari binary code tadi hanyalah, "You have seen enough." Aku tidak faham apa yang dimaksudkan. Aku terus delete file notepad yang mengandungi binary code tadi. Keesokannya apabila aku buka komputer, aku lihat di desktop aku ada file notepad yang tertulis secretdocument.txt. Disebabkan ia hanya berformat teks, jadi aku tak perlu risaukan virus dan terus buka notepad itu. Dalam notepad itu tertulis pula, "You wanna laugh?" Aku terus teringat video wanita yang digergaji lehernya hingga putus tetapi masih ketawa. Aku terus padam notepad tu. Keesokannya file tu muncul semula di desktop aku. Ianya berlarutan selama seminggu. Aku ambil pendekatan drastik dengan format komputer aku dan semuanya kembali normal. Betullah deep web ataupun dark web bukanlah tempat untuk berseronok. Itu saja kisah daripada aku. Sekian.
Aku namakan diriku sebagai Bella. Cerita ini jadi masa aku pindah dekat apartmen baru aku. Dari dulu lagi aku dah plan kalau dah berjaya ada duit sendiri, aku nak beli rumah. Alhamdulillah rezeki, aku mampu menyewa apartmen. Pada minggu pertama, memang tak ada apa-apa pun yang terjadi. Aku ni jenis yang perfectionist. Rekaan dalaman apartmen aku semuanya bertemakan warna putih dan kelabu. Aku tahu susun atur barangan aku. Tapi yang peliknya, minggu kedua tu, aku perasan yang meja tempat aku letak lilin tu macam dikacau. Aku pun pergilah perhatikan meja tu. Nak tahu apa? Satu lilin hilang. Sampai sekarang tak tahu mana perginya lilin tu. Nak kata ada orang alihkan, aku tinggal sorang. Tapi masa tu aku buat tak tahu je lah. Mungkin aku memang terlupa letak atau aku salah susun. Tak naklah nak takutkan diri sendiri, fikir yang bukan-bukan. Hari seterusnya aku terserempak dengan jiran tingkat bawah. Dia tegurlah aku. Dia tanya aku, apa aku buat malam semalam? Aku jawablah aku siapkan kerja. Lepas tu aku tidur. Aku ni jenis yang tidur sebelum jam 11. Jiran aku tu pun pelik. Dia cakap jam 1 malam semalam dia tersedar dari tidur sebab dia dengar bunyi orang berlari. Lepas tu bunyi perempuan menangis. Aku cakaplah tak ada pula aku menangis malam semalam. Hal ni pun aku tak ambil pusing sangat. Sebab aku fikir mungkin jiran aku tu yang penat. Tu yang fikir macam-macam. Sebulan kemudian, serangan demi serangan jadi dekat aku. Yang pertama, aku rasa macam ada orang tendung aku masa tidur. Aku selalu terbangun jam 3 pagi macam tu. Ada satu malam ni, aku ditindih. Bukan tindih biasa tau. Yang ni, aku nampak muka benda yang tindih aku. Mati hidup balik pun, aku tak akan lupa muka benda tu. Yang kedua, malam aku berjaga sebab nak siapkan kerja. Dalam pukul 12 macam tu, tengah aku kusyuk buat kerja tu, aku dengar orang bisik. Buat apa tu? Memang tersentaklah aku time tu. Belum sempat aku nak toleh belakang. Tiba-tiba blackout. Hanya laptop aku yang menyala masa tu. Slow-slow aku capai phone aku. Nak call pakcik guard dekat bawah. Nak tahu apa yang jadi? Semua benda atas meja aku tu ditepis. Seolah-olah benda tu marah dekat aku. Barang aku semua berselerak. Sumpah masa tu aku dah takut sangat. Masa tu aku memang terkesima. Aku tak tahu nak buat apa. Takut aku tu sampai aku tak tahu nak nangis ke atau nak berlari keluar dari apartmen aku. Aku duduk je dekat kerusi. Tunggu apa pula benda yang akan jadi dekat aku. Masa ni memang aku percaya 100% yang hantu ni memang wujud. Aku tak kesorangan dalam apartmen ni. Lepas 10 minit macam tu, elektrik semua dah ada balik. Tapi tak lama, benda tu main on off lampu dekat office room aku. Sumpah waktu ni barulah aku ingat Tuhan. Memang menangis dah aku time ni. Masa aku dah menangis ni lah benda tu panggil nama aku. Bella, Bella, jomlah main. Lepas tu berdentum bunyi pintu dihempas. Bilik mana entah, aku cafai phone aku. Aku mainkan Ayatul Kursi dan semua pintu-pintu dalam apartmen aku dihempas dengan kuat. Aku tahu benda tu tengah mengamuk sekarang ni. Aku kuatkan bunyi Ayatul Kursi dan beranikan diri walaupun air mata aku memang tak henti-henti mengalir. Menyesal aku tinggal sorang. Menyesal aku tak azankan setiap penjuru apartmen. Menyesal aku tinggalkan solat 5 waktu. Masa tu beribu penyesalan. Tapi aku reda mungkin ini tanda Allah nak uji aku. Lepas beberapa minit keadaan mulai reda. Semua normal, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Malam tu aku tertidur dalam bilik office. Hari berikutnya, aku tengok wallpaper dinding apartmen aku ada kesan cakar. Dari pintu depan sampai ke dapur. Kandang kuda lagi bersih dari apartmen aku. Lepas hari tu, aku bawa abang aku tolong aku kemas barang aku. Dan aku start tinggal dengan family aku balik. Solat aku tak tinggal dan aku sekarang lebih berhati-hati. Kalau sorang-sorang sebab aku tahu benda tu wujud. Itu saja kisah apartmen 004. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS.
Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum semua para pembaca FS. Nama aku Talib. Kali ini cerita aku pasal hantu main Google Map. Pernah tak korang kena tipu dengan Waze atau Google Map? Kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Aku dengan kawan-kawan sepakat nak pergi tidur dekat rumah salah seorang senior kita orang dekat area Serdang. Lupa nak bagi tahu masa ni aku dan kawan-kawan masih belajar di sebuah universiti awam di Kuala Lumpur. Lepas kami sepakat semua bincang punya bincang, sini aku akan ambil kawan-kawan yang lain sebab malam tu aku nak pergi dating kejap. Pukul 12.30 malam macam tu baru aku gerak dari Shah Alam ke Serdang. Aku gerak seorang je memandangkan yang lain dah sampai sana. Jalan ke rumah sini aku tu aku ingat-ingat lupa je. Pusing punya pusing, jumpa juga. Tapi bila aku call kawan-kawan aku yang lain, rupanya diorang masih dekat luar masa tu. Diorang pergi uptown. Aku tak familiar sangat dengan area situ. Jadi, aku minta lah diorang send location dekat aku. Dapat je location, aku terus gerak ke uptown. Follow punya follow, map cakap masuk kiri. Aku dah pelik sebab jalan dekat depan aku gelap gelita dan macam ada construction area dekat situ. Lepas tu dalam samar-samar nampak macam kolam atau tasik dekat sebelah jalan tu. Dalam hati aku pelik juga. Takkan ada uptown dekat area sini? Kalau betul ada, mesti ada kereta lalu lalang. Tapi yang hairannya, tak ada satu kereta pun yang lalu. Tapi disebabkan aku tak familiar dengan jalan tu, jadi aku follow je arahan Google Map. Semakin ke depan, semakin sunyi. Lebih kurang 10 minit aku lalu jalan yang sunyi itu. Nampaklah ada beberapa rumah orang area situ. Tapi sunyi je. Aku tetap teruskan drive macam biasa. Lurus je ikut cakap map tu. Tengok dekat skrin telefon aku, tempat tu dah tak jauh. Lebih kurang 400 meter je lagi. Aku mula tak sedap hati. Kalau ada uptown mesti ada ramai orang. 1 kilometer lagi dah boleh nampak orang ramai. Rasa berdebar pun ada. Lagi 100 meter nak sampai. Ada roundabout. Kalau ikut kata map ni, aku kena ambil exit yang ketiga. Aku stopkan kereta sekejap. Exit yang pertama ada jalan biasa. Exit yang kedua aku nampak macam belakang kilang. Dan exit yang ketiga, aku tak nampak apa-apa. Keadaan masa tu gelap gelita. Dalam hati aku dah cuak masa ni. Map kata tak sampai 100 meter dah. Tapi jalan gelap dan sunyi lagi. Aku lurus je ikut apa kata map tu. Aku pun masuklah ke exit yang ketiga. Aku pandang kanan, aku pandang kiri. Telan air liur kejap. Kanan aku hutan, kiri aku hutan. Alamak, aku dekat mana ni? Masa tu aku drive slow-slow. Sambil aku tengok kiri kanan. Tiba-tiba map kata, "You have arrived at your destination." Aku pandang phone dan aku pandang depan. Jalan mati. Kiri, kanan dan depan aku hutan. Perasaan aku masa ni hanya Allah je yang tahu macam mana. Aku macam terkaku sekejap. Tak tahu nak buat apa. Aku pandang kanan perlahan-lahan. Aku toleh ke kiri dan ke kanan. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan tiba-tiba, bau apa pula ni? Wanginya bau. Aku rasa perfume kereta aku bukan bau macam ni. Aku telan air liur lagi sekali. Sambil aku baca semua doa dan surah yang aku tahu. Korang biasa kan tengok dalam filem? Babak di mana driver akan pandang dekat cermin pandang belakang. Dan aku tak tahu apa yang aku fikir masa tu. Dan aku pun tengok cermin pandang belakang tu. Kosong. Aku tak puas hati. Aku terus pusing ke belakang. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Aku pusing je kepala aku ke depan. Rupanya, ya Allah,
Dia ada dekat depan kereta aku. Ada bayang hitam tak jauh dari kereta aku. Korang rasa apa aku buat masa ni? Aku terus tukar gear reverse dan reverse macam ular kena patuk. Sikit lagi tayar kereta aku nak masuk dalam lubang. Aku keluar dari jalan dan terus pecut laju ikut jalan yang aku lalu tadi. Sampai je dekat luar area tu, aku tengok balik WhatsApp member aku tadi. Aku tekan semula location tadi. Apa sal jalan lain pula ni? Location yang sama. Aku follow map tu dan aku sampai dekat area Uptown. Aku senyap je masa tu. Aku tak tahu nak cerita dekat dorang macam mana. Sepanjang perjalanan balik dari sana ke rumah sini aku tu, aku senyap je. Sampai je dekat rumah, aku stay dekat luar dulu. Orang-orang tua kata kalau kita rasa ada benda ikut, jangan terus masuk rumah. Lepak luar rumah dulu, biar hantu tu bosan. Dan kemudian barulah masuk. Aku pun lepaklah situ dalam 20 minit. Masa tu barulah aku buka cerita. Malam tu memang nightmare bagi aku. Kisah ni akan aku ingat sampai bila-bila. Itu saja kisah dari aku. Sekian. Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar channel FS. Kali ini dikongsikan kisah-kisah seram pelajar perubatan yang terkena badi mayat. Kita sedia maklum seorang pelajar perubatan tidak sah jika tidak terlibat melihat mayat untuk dibedah bagi tujuan pembelajaran. Maka disebabkan itu, mereka kerap mengalami kejadian-kejadian seram yang boleh membuatkan sesiapa pun akan jadi seriau. Baiklah, kisah pertama dikongsikan oleh Dr. Ilzano. Ketika itu beliau merupakan pelajar perubatan di USM. Ini kisah beliau. Disebabkan pengajian doktor di USM bukanlah MBBS, maka agak terhad peluang untuk dia membedah mayat. Namun disebabkan hubungannya dengan seorang profesor di USM agak baik, maka dia mendapat peluang untuk mengikuti prof ini membedah mayat. Tibalah hari di mana dia masuk bersama Prof ke bilik mayat untuk tujuan membedah. Suasana dalam bilik mayat suram dengan keadaan mayat disusun berlawanan antara satu sama lain. Dikatakan kebanyakan mayat yang terdapat di sana adalah mayat yang tidak dituntut. Pembelajaran pada hari itu adalah berkenaan otak, maka mereka akan membedah pada bagian kepala mayat. Dia pun diarah oleh Prof untuk memindahkan mayat ke bagian pembedahan. Dia perasan mayat dipenuhi dengan tatu di badan. Prof tahu sebab kematiannya. Terjun jambatan Pulau Pinang, jawab Prof. Maka bermulalah proses membedah. Ianya melibatkan aktiviti memotong dan membelah. Selesai membedah, dia mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana memberikannya tunjuk ajar pada hari itu. Sempat Prof berpesan, ingat, lepas ni jangan balik terus, singgah dulu di mana-mana, barulah balik ke asrama. Akan tetapi disebabkan perutnya memulas, dia sampai terlupa pesan Prof dan terus balik ke asrama untuk ke tandas. Selesai menunaikan hajat, dia terus tertidur kerana keletihan. Semasa tidur, dia bermimpi didatangi makhluk yang seiras dengan mayat yang dia bedah tadi. Mukanya menyeringai dan badannya berbalut kain putih. Dia ketakutan lantas terbangun dari tidur. Semenjak kejadian itu, dia kerap diganggu dengan penampakan makhluk seiras dengan mayat yang dibedahnya. Dia tak tahan sehingga dia berjumpa dengan doktor psikiatris. Doktor diagnos sebagai post-traumatic stress disorder. Dia diberikan ubat. Balik dari berjumpa doktor, kali ini dia masih lagi diganggu. Pernah sekali, dia hampir terlelap. Tiba-tiba bahunya disentuh. Alangkah terkejutnya dia melihat lembaga seorang manusia yang bertatu di badannya berdiri di hadapan. Mukanya hodoh dan menakutkan. Mujurlah waktu itu azan maghrib berkumandang, terus gaib lembaga berkenaan.
Dia mencari ikhtiar lain dengan memberitahu Prof. Prof akhirnya menyarankan untuk dia berjumpa seorang ustadz kenalannya. Ketika berjumpa ustadz cuma pesan, jangan tidur waktu lepas asar. Dan sebelum tidur, baca dulu ayat kursi dan 3 qul. Kemudian baca doa tidur. Ubat yang dokter bagi itu pun jangan tinggalkan. Alhamdulillah, selepas mengikuti apa yang diberitahu ustadz, gangguan beransur-ansur hilang. Kisah kedua pula dihantar oleh Syah, seorang pelajar perubatan di Indonesia. Kisah bermula apabila musim peperiksaan, akan ramai orang masuk ke Museum Anatomi University untuk belajar dengan melihat secara depan mayat-mayat yang ada di sana. Museum Anatomi ini tutup pada pukul 6 petang. Disebabkan Syah dan kawannya tak suka belajar dengan keadaan museum yang penuh dengan orang, maka mereka memohon pada pacik penjaga tempat tersebut untuk membenarkan mereka masuk pada waktu malam. Pacik tersebut membenarkan tetapi memberi amaran supaya tidak membuat hal yang bukan-bukan di dalam, kerana risau mereka akan terkena badi mayat. Mereka pun mulakan pelajaran mereka, sehinggalah pada waktu 11.30 malam, salah seorang kawannya mengajak untuk pulang. Namun, Syah sempat pula membuka lagi sekujur mayat yang masih baru dan sempat selfie bersama mayat berkenaan. Tambahan dengan itu, dia siap upload pula ke media sosial miliknya. Syah juga bermain-main dengan menarik-narik saraf-saraf dan urat yang ada pada tubuh mayat tersebut. Balik dari Museum Anatomi, dia pun tidur seperti biasa. Baru saja dia menarik selimut, kelihatan satu lembaga hitam berdiri di luar tingkap. Dia pun menarik selimut dan menutup muka dengan bantal. Tiba-tiba dia terasa ada benda yang tidur di sebelah kanannya. Dengusan nafasnya jelas kedengaran, dan tiba-tiba benda itu naik ke atasnya. Kemudian bau yang amat busuk menerpa hidungnya. Kejadian itu berhenti apabila azan subuh berkumandang. Dia pun bangun dan masuk ke bilik kawannya. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat salah seorang kawannya merangkak di atas lantai dan dalam keadaan kerasukan. Rakan seorang lagi pula menangis di bucu bilik kerana ketakutan. Dia pun membawa keluar kawan yang sedang menangis itu dan menutup pintu membiarkan kawan yang dirasuk itu di dalamnya. Jelas kedengaran bunyi cakaran dan teriak dari dalam bilik. Selesai mereka solat subuh, mereka pun memanggil ustadz untuk memulihkan keadaan. Dan syukur, alhamdulillah semuanya pulih selepas itu. Itu saja kisah tentang pelajar perubatan yang terkena badi mayat. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Kejadian ini berlaku sekitar 30 tahun yang lepas. Kisah benar di zaman tiada internet dan handphone. Kisah benar yang menjadi salah satu kenangan dan diceritakan kembali kepada anak cucu. Keperitan hidup menumpang di rumah saudara memberikan suamiku pushing factor untuk mencari tempat tinggal yang baru. Hanya sekadar bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah dan anak seramai 5 orang tak melayakkan kami memiliki rumah sendiri. Aku tak sanggup membiarkan anak-anakku yang masih kecil berhimpit-himpit di rumah saudara, tak termasuk pandangan kurang senang mereka terhadap kami. Setelah didesak olehku, suamiku berjaya mendapatkan kami sebuah rumah sewa murah, 1 bilik dan 1 bilik air. Penempatan di kampung, depan kedai runcit dan ada kedai es kacang berdekatan rumah. Jiran-jiran semua okey. Anak-anak aku nampak happy. Kanak-kanak apa tahu, asyik bermain saja.
Suamiku seorang yang aktif berpolitik. Walaupun kerja biasa-biasa, tapi cita-cita tinggi. Hampir tiap-tiap malam dia akan hadiri mesyuarat. Aku yang tak berapa gemar dengan aktivitinya terpaksa pasrah. Setelah beberapa bulan menetap di situ, Mak Ja, jiran selang 2 rumah, ada bertanya kepadaku sama ada aku okey ke atau tidak duduk di rumah tersebut. Aku jawab semua okey dan tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi Mak Ja mengerutkan dahinya, tanda ada sesuatu yang tak kena. Tapi aku malas nak layan dan aku biarkan je macam tu. Aktiviti petang aku ketika anak-anak keluar bermain adalah membersihkan sekitar kawasan rumah. Kali ini aku nekat membersihkan kawasan belakang rumah Semak Samun. Belakang rumah aku ada sedikit tanah laman belakang. Kemudian ada longkang sederhana besar. Diikuti tanah belakang yang membukit, luas ke belakang. Kawasan bukit tak dapat dilihat dengan jelas kerana diselaputi semak samun, pokok-pokok dan lalang tinggi. Aku membersihkan kawasan laman belakang rumahku. Membersihkan longkang tersumbat, tintin kosong dan sampah sarap aku buang ke kawasan terbiar. Janji belakang rumah aku ni clear. Setelah kejadian aku membersihkan belakang rumah aku, bermulalah episod seram di rumahku. Seperti yang aku katakan tadi, rumah aku ada 1 bilik, tempat anak-anakku seramai 4 orang beradu. Aku tidur di ruang tamu bersama anak bongsu, umur lebih kurang 7 bulan. Ruang tamu menghadap lurus ke bahagian dapur. Jadi kalau tidur memang nampak dapur. Malam tu anakku merengek nak susu. Suami masih tak pulang. Aku bangun nak buat susu. Dalam kegelapan malam, diterangi samar cahaya lampu luar, aku nampak sesusuk tubuh di hujung dapur. Aku memberanikan diri, melangkah setapak 2 untuk lihat betul-betul. Di kejauhan aku nampak makhluk itu seperti mengensot, bergerak ke arahku. Barulah aku nampak dengan jelas. Makhluk yang terbeliak cuma menampakkan mata putih, rambut panjang, kembang dan kusut mencecah lantai. Duduk bersimpu, memakai sari dan mula mengensot laju ke arahku. Ya Allah, aku pura-pura buat tak nampak. Aku terus petik suis lampu ruang tamu dan baring sambil baby aku peluk dan ubah posisi tidurku. Berpeluh-peluh aku sambil tunggang langgang membaca ayat-ayat Quran. Berasap-asap hati mengenangkan suamiku masih tak balik. Aku ceritakan peristiwa itu pada suamiku keesokan harinya. Tiada respon. Katanya mainan perasaan. Kali ini berasap hidungku menahan geram. Selang beberapa hari, lebih kurang jam 2 pagi, anak aku merengek lagi nak susu. Aku bersangka baik waktu tu kerana suamiku ada tidur di sebelahku. Aku bangun dan melangkah ke dapur. Di sudut dapur, dalam keadaan samar-samar, aku nampak dia ada lagi. Aku nampak sekali lagi makhluk berpakaian sari. Sempat aku perhatikan wajahnya, wajah hodoh dengan mata putih terbeliak. Dan sekali lagi seperti dia menyedari aku nampak dia, dia mengensot laju ke arahku dengan rambut panjang mengurai mencecah lantai dan pakaian sarinya. Aku sedar-sedar berada di bawah selimut terketar-ketar menolak suamiku dengan harapan suamiku akan bangun. Aku goncang badan suamiku tapi tak terkeluar suara sebab ketakutan. Masih suamiku tidur nyenyak. Dan aku tidur berpeluh-peluh dalam selimut sambil menyumpah-nyumpah. Kenapalah laki aku tak bangun? Berasap-asap lagi hidung aku menahan marah. Keesokannya aku ceritakan pada suamiku dengan perasaan dan bersungguh-sungguh meyakinkannya dengan apa yang aku nampak semalam. Masih tak ada perasaan. Katanya itu cuma perasaanku. Nak gaduh pun tak guna. Aku pelik kenapa baru-baru ni makhluk ni kerap sangat datang ke rumahku. Sejak peristiwa itu, aku cuba untuk sediakan susu di ruang tamu. Tak sanggup aku nak jumpa makhluk ngensot tu malam-malam di dapur lagi. Pernah aku buat susu untuk anak di ruang tamu. Aku rasakan seseorang memerhati di sudut dapur.
Aku terpaksa acah berani buat tak nampak. Selain kewujudan makhluk ngentot tu, tidurku masih tak lena. Bila mana semenjak 2 menjak ni, ada bunyi burung yang mengganggu tidurku. Bunyi burung yang nyaring. Kadang-kadang seperti burung itu terbang di sekeliling rumah. Aku selalu pastikan lubang-lubang di bahagian dapur disendal dengan kain sebelum tidur. Aku tak syak apa-apa. Kadang-kadang aku dengar bunyi burung yang nyaring dan bising tu meragas-ragas seperti nak masuk ke rumahku. Hai, geram pula hati ni. Burung apa pula ni? Dan laki aku pula masih belum pulang ke rumah. Keesokan malamnya, suamiku ada di rumah. Burung itu masih berbunyi dengan nyaring. Aku cuit suamiku. Awak dengar tak bunyi burung apa tu? Shh, diam, kata suamiku sambil menutup mata. Ish, awak ni, tu burung apa tu malam-malam bising? Shh, diamlah awak. Suami masih menyuruh aku diam sambil berpura-pura menutup mata. Bengang pula aku. Keesokan harinya aku tak puas hati. Aku jumpa Mak Jah. Aku bertanya kepada Mak Jah, apa benda bunyi bising seperti burung berbunyi tengah malam? Mak Jah menjawab, "Hesh, kamu nak tahu ke apa bendanya tu? Takkan kamu tak tahu?" Aku bertanya, "Burung apa Mak Jah?" "Itu bukan burung. Itulah langsuir." Aku terbungkam. Tak terfikir di akal aku yang benda aku dengar malam-malam tu rupanya makhluk tersebut. Dan semua misteri terungkai apabila pihak berwajib telah membersihkan kawasan belakang rumah yang penuh dengan semak samun. Rupa-rupanya belakang rumah tu adalah jirat Cina dan India. Agaknya hantu India tu marah sebab aku membuang segala tintin kosong dan sampah sarap di belakang. Akhirnya selepas mengetahui kejadian itu, kami pun mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah sewa yang lain. Alhamdulillah, di rumah sewa yang baru tiada lagi kejadian gangguan yang terjadi, dan aku mengambil iktibar daripada kejadian di rumah sebelum ini. Aku tidak lagi membuang sampah sarap ke belakang rumah walaupun ianya dipenuhi dengan semak samun. Itu saja kisah daripada aku. Semoga kisah ini dapat dijadikan pengajaran dan tauladan kepada kita semua. Sekian. Kisah kali ini bertajuk Pakcik Kapcai, Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Kisah kali ini terjadi ketika aku sedang memandu di sebuah jalan raya di Sabah, iaitu Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Dan buat pengetahuan pembaca semua, dekat sini tak ada highway. Hanya ada sebuah jalan raya biasa, gelap dan berbukit tanpa ada lampu jalan. Kalau ada pun hanya di sesetengah tempat saja. Ketika itu jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Aku dan sepupu aku Am sedang dalam perjalanan balik ke Kota Belud selepas menonton perlawanan bola sepak di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Lepas tengok bola, kita orang lepaklah kedai mamak, menyembang dengan rakan-rakan lain yang kebetulan ada dekat situ. Sampai tak sedar, dah lewat malam. Selepas duduk berjam-jam, aku dengan Am pun meminta diri dan gerak balik. Perjalanan balik dari Kota Kinabalu ke Kota Belud ambil masa hampir setengah jam. Hampir setengah jam memandu, kami telah pun sampai ke kawasan Tuaran, dan disinilah bermulanya episod seram yang aku maksudkan. Keadaan jalan di sini memang gelap dan sunyi. Walaupun terdapat beberapa buah kampung yang dilalui di sepanjang jalan di situ, tapi waktu-waktu macam ni memang jalan akan lengang.
Cuma terdapat beberapa kenderaan saja yang lalu. Aku bertemankan sebatang rokok sambil mendengar radio, memandu rileks je masa tu. Nak harapkan Am temankan aku, dia dah tertidur. Sampai di satu selekoh, tiba-tiba aku ternampak ada sesusuk tubuh sedang melambai dan cuba menahan kereta aku di hadapan. Terkejut juga lah dibuatnya, tapi bila kereta aku makin menghampiri, ternyata susuk tubuh tadi adalah seorang lelaki yang kelihatan sedang dalam kesakitan cuba menahan kereta aku. Sambil aku cuba kejutkan Am, aku perlahankan kereta aku dan memang sah. Lelaki tadi sebenarnya baru terlibat dengan kemalangan. Sebab tak jauh dari situ kelihatan sebiji kapcai yang agak teruk keadaannya tersadai di tepi longkang. Lelaki tadi yang kelihatan agak berumur terus mendapatkan kami meminta bantuan. Yang peliknya, dia cuma mengalami luka ringan dan sakit di bagian lengan je apabila Am bertanyakan kepadanya. Aku dan Am saling berpandangan keheranan, tapi kami tak mengesyaki apa-apa yang mistik pun. Dalam hati aku, mungkin Tuhan selamatkan pakcik ni dan segalanya adalah takdir dia tidak mengalami apa-apa luka yang serius. Lalu kami menawarkan diri untuk membawanya ke hospital. Namun, dia tidak bersetuju dan hanya meminta kami menghantarnya ke rumah saja. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Anak jangan risau ya. Betulkah pakcik okey ni? Aku bertanya, inginkan kepastian. Kot-kot pakcik tu segan tak nak menyusahkan, lagipun hospital dari situ agak jauh. Ya betul, pakcik luka sikit saja. Cuma kalau boleh hantar saja pakcik balik ke rumah pakcik, kata pakcik tersebut. Aku dan Am bersetuju untuk menghantar saja pakcik tu balik ke rumahnya. Sambil terlupa, tanyakan pakcik tu dari mana lewat malam ni. Soal kapcai tadi dia dah tak hiraukan. Sampai di satu simpang, iaitu simpang ke Jalan Lama Kota Belud, pakcik tu minta aku berhenti. Katanya dah sampai. Aku kata tak apalah, biar hantar dia sampai betul-betul ke depan rumah dia. Tapi pakcik tu berkeras, nak turun juga. Katanya lagi rumah dia hanya beberapa meter dari jalan raya ni. Memang dekat situ adalah beberapa buah rumah, cuma aku tak tahu yang mana satu rumah pakcik tu. Dan tak jauh dari situ ada jirat Cina. Walaupun penduduk di sekitar situ majoritinya adalah Islam, namun yang pastinya kewujudan perkuburan Cina itu memang dah lama sebelum terbinanya rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kami pun meneruskan perjalanan kami yang berbaki separuh tu sambil menikmati sebatang rokok. Sedang aku fokus memandu, tiba-tiba Am bersuara. Kau perasan tak? Pakcik tu asyik pegang kepala dia aja. Lah, yang kau ni pun satu. Orang tu baru lepas aksiden, mungkin kepala dia sakit ke sebab terhentak. Itu pun nak heran. Jawab aku geram dengan soalan bodoh Am. Yelah, tapi cara dia tu agak pelik. Seolah menahan sesuatu dari mengalir. Takkan kepala pakcik tu berdarah kot? Elok je aku tengok. Tahu pun kau. Dah lah, tak payah nak pelik sangat lah. Tiba-tiba aku terhidu sesuatu. Sesuatu yang sangat berkait rapat dengan apa yang Am fikirkan. Yah, bau hanyir seperti darah sedang mengganggu deria bauku sekarang. Tapi aku buat-buat tak tahu sebab aku tengok Am macam tak perasan kehadiran bau tersebut. Aku teruskan perjalanan kami walaupun sedikit cuak. Namun aku kuatkan semangat untuk tidak dikuasai perasaan takut. Takkanlah pakcik tadi tu hantu? Bisik hatiku. Akhirnya kami sampai juga ke rumah. Jam dah hampir pukul 4 pagi. Nak tidur tak lama lagi, waktu subuh nak masuk. Lagi sejam kot. Aku ke dapur bancuh kopi hilangkan rasa mengantuk. Am pula dah tidur atas sofa. Malas nak balik rumah dia katanya. Aku pula sambil menghirup kopi panas, sempat bakar sebatang lagi rokok. Sambil duduk di beranda rumah, tiba-tiba aku terdengar sayup-sayup seperti orang sedang berbisik dekat aku. Terima kasih. Bulu tengkuk aku mula meremang. Perasaan tak payah cakaplah. Aku terus masuk ke dalam rumah, duduk atas sofa sebelah Am yang sedang nyenyak tidur. Sambil mulut aku kumat kamit membaca ayatul kursi hinggalah aku tertidur. Solat subuh pun entah ke mana. Keesokan harinya aku bangun lewat lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Bangun je, macam biasa tabiat budak zaman sekarang. Terus buka handphone tengok Facebook.
Tengah aku scroll Facebook aku terbaca satu berita di sebuah akhbar tempatan yang bertajuk "Lelaki tua maut nahas motosikal". Berita itu seolah-olah menarik perhatianku untuk membacanya. Sebelum ni aku tak ambil kisah pun berita macam ni, tapi kali ini agak berlainan. Bila aku baca, alangkah terperanjatnya aku bila lelaki tua yang dimaksudkan memang tak lain, iaitu pakcik yang malam tadi. Semua butiran sama dengan apa yang kami lalui malam tadi. Dari tempat kejadian sehinggalah tempat tinggal pakcik tu. Dan yang paling buat aku tersentak ialah kulit kepalanya dilaporkan hampir 80% terkopak. Patutlah, kata Siam, pakcik tu asyik pegang kepala dia, macam menahan sesuatu dari mengalir. Rupanya memang betul, ada pendarahan serius di bahagian kepalanya. Dan bau hanyir yang aku terhidu malam tadi adalah darah si mati. Jadi, pakcik yang kami tolong malam tadi rupanya adalah hantu. Sekian, terima kasih. Misteri Lebuh Raya Senai Desaru. Bagi yang tak tahu, lebuh raya sepanjang 77 km yang merentasi selatan Johor ini menghubungkan Senai di barat dan Desaru di timur. Mula dibuka pada tahun 2009, namun sehingga kini jumlah kenderaan yang menggunakan lebuh raya ini belum mencapai kapasiti anggaran. Pendek kata, masih lengang. Ada banyak faktor yang menjadi polemik berkenaan sambutan dingin para pengguna jalan raya, antaranya ketirisan dana, kualiti turapan dan harga bayaran tol yang tinggi. Namun, di kalangan orang tempatan, perkara yang sering dibisikkan adalah tentang kejadian paranormal. Aku tak mahu cerita apa yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ini kerana ia entah betul entah tidak. Aku cuma berhasrat kongsikan pengalaman aku sebagai salah seorang pengguna tetap lebuh raya misteri ini. Pukul 11 malam, hari Khamis 5 Mac 2015. Aku ingat benar tarikh tu kerana malam tu bulan mengambang penuh. Namun hari tersebut bukanlah purnama yang biasa. Malam tu fenomena supermoon terjadi, di mana bulan mengambang lebih besar daripada biasa. Pada malam tersebut, aku memandu di lebuh raya berkenaan ke arah timur, menuju ke arah Pasir Gudang. Walaupun bulan purnama malam tu boleh dikatakan gelap, remang cahaya bulan tak begitu cerah seperti purnama lain. Tambahan pula tiada kenderaan lain di atas lebuh raya, arah timur maupun barat. Sunyi. Ketika melewati kilometer 33, tiba-tiba aku ditenggelami perasaan seram. Jantung aku berdebar-debar. Merentasi sebuah kawasan tadaan air yang membekalkan air bersih pada penduduk Johor Bahru. Ia yang terbentuk apabila air sungai Layang dibendung oleh empangan Sultan Iskandar. Jika kau lewati kawasan ini tanpa pernah dengar tentang kisah-kisah angker mengenainya, kau tetap akan rasa suasana yang kurang tenteram. Aku hanya fokuskan penglihatan ke atas tarmak, bimbang jika curi pandang sana sini ternampak pula sesuatu yang tak diingini. Lagipun aku perlu berhati-hati kerana lebuh raya ini beralun dan berlubang-lubang macam permukaan bulan. Sebaik sahaja aku melepasi kilometer 35, aku terlihat segitiga merah di lorong kecemasan. Seraya aku menekan brek. Entah kenapa aku beri reaksi begitu pun aku tak tahu. Segitiga amaran itu bukannya di laluan aku, ia di laluan kecemasan. Aku hanya turutkan naluri. Beberapa meter di hadapan segitiga merah memantul cahaya itu, pegun sebuah Pro 2 Kenari berwarna merah. Ketika itu kereta aku sudah pun perlahan dan apabila melewati di kawasan kenderaan itu, aku ternampak ada kelibat manusia berdiri di atas bumbungnya. Mataku gosok, lantas pandangan diacukan ke cermin sisi sebelah kiri. Melihat cermin kecil itu,
Samar-samar cahaya bulan mengesahkan ada seseorang berada di atas kenderaan buatan tempatan itu. Berderau jantung aku, remang bulu roma. Aku mula terbayang makhluk yang sering diperialkan dalam kisah-kisah penampakan di lebuh raya Karak. Namun, imajinasi aku tertampa setelah mendapati kelibat itu berbaju t-shirt cerah dan berseluar pendek, serta susuk tubuh dan gayanya kelihatan sungguh maskulin. Itu seorang lelaki dan di tangan kanannya ada sumber cahaya yang aku kira telefon bimbitnya. Pedal brake dipijak, aku segera menghentikan kenderaan lalu tombol gear dianjak ke R. Berpandukan lampu undur kereta, aku mengundur menghampiri Pro 2 Kenari itu. Menerusi cermin pandang belakang, aku lihat kenderaan itu dan pemiliknya dilimpahi cahaya kuning lampu undur. Aku segera brake apabila terlihat lelaki itu memberi isyarat untuk berhenti. Ketika itu jarak aku daripada keretanya dalam 20 meter. Gear ditolak ke P. Twill brake aku tarik. Lantas aku buka pintu dan keluar dari kereta. Ada apa-apa saya boleh bantu? Soalku sambil melangkah lebih dekat ke arah Pro 2 Kenari itu. Stop! Jangan datang dekat, balasnya. Jangan risau, saya cuma nak tolong, ujarku. Mungkin dia risau jika aku ingin ambil kesempatan atas musibah yang dia alami. Bimbang aku ini perompak atau penjenayah. Sejujurnya aku ada perasaan wasangka begitu. Aku juga harus berwaspada. Saya faham, tapi jangan datang dekat, pekiknya. Jarak kami lebih kurang 20 kaki dan dia berada di atas kereta. Jadi perlu tinggikan suara sedikit untuk berkomunikasi. Okey, ada apa-apa saya boleh bantu? Boleh tolong telefon tak? Pihak konsesi lebuh raya ni. Telefon saya tak ada line. Aku keluarkan telefon bimbit daripada poket seluar dan terus periksa paparan liputan signal rangkaian telefon. Dahi aku berkerut. Telefon saya pun tak ada line lah, beritahu aku pada lelaki di atas kenari. Cuba tengok dalam kereta saya. Ada apa-apa tak? Soalnya. Hah? Responku. Keliru dengan soalannya. Aku tak pasti apa yang dia maksudkan dengan apa-apa tu. Maksud saya ada binatang ke, orang ke atau... Penjelasannya terhenti. Atau apa? Soalku. You know anything, balasnya dengan jawapan yang selamba. Mengharapkan aku tahu apa yang cuba disampaikan tanpa dia perlu nyatakan secara definitif. Tak ada pun kereta Encik, apa masalahnya? Kataku. Dia beritahu semasa dia melewati kilometer 34. Dia terlihat ada sesuatu memanjat dari tembok konkrit lalu melintas di hadapan keretanya. Kelibat itu merayap seperti seekor biawak. Namun kepalanya kelihatan sedikit ganjil, lonjong dan bukan leper. Memandangkan benda itu telah terlalu dekat, pemandu terpaksa buat brek kecemasan. Berciut tayar kereta itu ketika bergeser dengan jalan raya. Haiwan yang melintas itu terkejut mendengar bunyi tersebut. Lalu sepantas kilat ia cuba berpatah balik ke sisi jalan. Tiba-tiba pemandu kenari itu hilang kawalan ke atas kenderaannya, namun berjaya mengemudi kenderaannya ke lorong kecemasan dan akhirnya berhenti di situ. Apabila turun dari kereta, dia terus memeriksa kenderaannya. Dia khawatir terlanggar haiwan itu. Namun, tiada tanda-tanda pelanggaran berlaku. Keretanya hilang kawalan kerana tayar hadapan sebelah pemandu meletup. Tak payah cerita terperinci sangat apa kata Encik turun dari bumbung kereta. Peliklah berbual begini, kataku memotong ceritanya. Saya tak nak turun, abang dengar dulu. Okey, balas aku. Dia cerita lagi dalam perjalanan kembali ke kereta setelah dia letakkan segitiga amaran kecemasan. Dia terdengar bunyi sesuatu bergerak di sebalik tembok konkrit di sisi jalan raya. Dijengah-jengah namun tiada apa yang dapat dilihat. Sinar bulan tak cukup terang. Lampu belakang keretanya pula terlalu merah. Maka dia abaikan dan terus mengorak langkah ke keretanya. Terdengar lagi bunyi geseran itu di belakangnya. Kini lebih jelas. Apabila dia menoleh ke belakang, hanya segitiga merah yang dipasangnya itu kelihatan di atas tarmak. Utuh di situ, tiada terusik. Maka dia anggap bunyi itu khayalan mindanya saja. Setelah mundar-mandir berhampiran keretanya buat seketika, baru dia terfikir untuk menelepon pihak konsesi lebuh raya. Pada mulanya dia terfikir mahu telefon pihak insurans keretanya.
Namun, dia tak simpan nombor telefon pihak insurans di dalam kereta. Kad yang diberi oleh jurutol diambil daripada konsol di papan pemuka kereta. Dibeleknya kad itu. "Jadi awak call nombor tu?" potong aku lagi. Semakin meleret cerita dia. Tapi tak dapatlah sebab tak ada line. Itu yang saya panjat atas bumbung ni." "Lah, sebab tu je. Bikin suspend je lah," ujarku separah mengeluh. "Itu sebab saya panjat. Tapi sebab saya tak nak turun, itu sebab lain. Cepatlah cakap sebab apa. Saya tak ada masa nak dengar cerita panjang-panjang. Dah tengah malam ni. Saya ada urusan lain." Okey, masa saya berdiri atas bumbung ni, saya nampak ada benda panjat dinding konkrit dekat dengan tempat saya letak safety triangle. Lepas tu benda tu merangkak menghampiri kereta saya. Mukanya, ketika ini jantung aku berdegup laju. Darah aku mula berkumpul di dada. Bibir aku kebas. Namun bukan kerana cerita yang sedang disampaikan oleh pemandu kenari tersebut, tetapi kerana di bawah keretanya aku ternampak ada sepasang mata yang berkilau, memantulkan cahaya scarlet dari lampu belakang kereta aku. Ia perlahan-lahan bergerak keluar daripada bawah kereta. Dan apabila kepalanya telah terjulur keluar dari bawah bumper kenari itu, jantung aku luruh. Mukanya seperti wajah manusia, tetapi lebih leper, umpama digilis sesuatu. Ia merangkak keluar seperti seekor biawak yang kakinya terlampau panjang. Aku panik, lutut aku terasa lemah. Terasa kaki ini bertukar menjadi tanah liat. Aku terpaksa memegang sisi kenderaan aku untuk berundur menjauhi makhluk itu. Melihat aku begitu, lelaki yang berdiri di atas kenari tadi berteriak, melaungkan nama Tuhan dan memohon perlindungan dari syaitan yang dilaknat. Kalimah yang dilaungkan itu mengembalikan semula kudrat dalam tubuh aku. Aku menggagahkan kaki dan bergegas menuju semula ke kereta. Makhluk tadi mengekori aku. Pergerakannya kini seperti mawas yang sedang berlari dengan tangan dan kaki, lebih laju dan lebih lincah. Aku capai pemegang pintu, membukanya lalu melompat masuk ke dalam kabin. Kepala aku terhantuk di bingkai pintu semasa aksi itu, menjadikan telinga aku berdesing. Aku kekalkan fokus untuk selamatkan diri. Tak ada masa untuk mengadu. Pintu, aku lekas-lekas kunci. Gear aku tukar ke D, twill and brake, dan pendikit minyak aku tekan hingga ke lantai. Roda kereta aku yang mempunyai pacuan belakang berputar beberapa pusingan sebelum meluncur ke hadapan dengan pacuan maksimal. Namun setelah beberapa detik, aku lepaskan pendikit minyak dan menekan pedal brake. Terlalu pentingkan diri jika aku melarikan diri dan meninggalkan lelaki tadi seorang diri tanpa bantuan. Aku masukkan gear ke R, lalu memundur sepantas mungkin. Di cermin pandang belakang, aku lihat makhluk yang tadi mengejar aku kini sedang cuba memanjat kenari. Aku halakan bontot kereta aku dan memecut ke belakang sederasnya. Makhluk itu tercampak menjauhi belakang kereta aku setelah aku merempuhnya dengan halaju yang tinggi. Tergolek-golek, ia lalu tersungkur menyembah bumi. Setelah memerhatikan ia tidak bergerak, aku membuka tingkap lalu berteriak, "Apa lagi, cepat naik keretaku!" Tiada respon. Aku jengah kepala aku keluar tingkap untuk meninjau lelaki yang berada di atas kenari yang kini berada betul-betul di sebelah kereta aku. Tiada, lelaki itu tiada. Mana dia pergi? Dalam gelabah, aku jeling semula cermin pandang belakang. Tangan aku menggeletar apabila aku lihat apa yang aku langgar tadi sebenarnya bukan makhluk itu, tetapi lelaki yang berbaju cerah dan berseluar pendek berkenaan. Jasadnya terkulai pegun 10 kaki dari kereta aku. Tubuh aku longlai. Otak aku celaru. Akal aku membeku. Apa harus aku lakukan? Turun dan tolong lelaki yang aku langgar tu? Tak boleh. Makhluk laknatullah tu ada di luar. Jika aku tinggalkan lelaki tu, aku dikira langgar lari. Hidup lagi tak lelaki tu? Aku jengah sekali lagi. Apa yang aku lihat berlaku buatkan aku nekat untuk tinggalkan tempat kejadian. Makhluk itu sedang menarik tubuh lelaki yang berlumuran darah itu ke sisi jalan, lalu memukul bertubi-tubi. Lelaki itu langsung tidak memberi gerak balas. Aku tekan pedal minyak sekuat hati. Macam mana ni aku dah bunuh orang? Sepanjang perjalanan ke susur keluar pasir gudang, aku cuba memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sebaik saja sampai di Plaza Tol. Jika aku diamkan saja peristiwa ini, tiada sesiapa akan tahu. Semasa itu semua berlaku, tak ada satu saksi pun. Tetapi kalau lelaki itu mati, macam mana? Setahun berlalu, aku tak laporkan peristiwa ini pada sesiapa.
Setiap hari aku tunggu pegawai polis bertandang ke rumah aku. Aku tunggu mereka angkut aku ke lokap. Namun, selepas 1 bulan, tiada pun polis yang muncul. Aku yakin lelaki itu telah mati dan tiada sesiapa tahu mengenainya. Kerap juga aku belek surat kabar untuk periksa laporan berita yang melibatkan kematian pemandu kenari di lebuh raya berkenaan. Tiada. Paling hampir pun yang melibatkan sebuah kenderaan di kilometer 15 lebuh raya itu. Kenari terbabas kerana tergelincir akibat jalan raya basah. Pemandu itu terselamat. Hari ini aku buka rahsia ini kerana aku rasa berdosa. Keduanya, aku kini tak pasti apa yang aku alami itu benar-benar berlaku atau hanya khayalan minda aku. Aku harap ia adalah situasi kedua. Apapun, jika kalian gunakan lebuh raya Senai Desaru agar berhati-hati di kilometer 33 hingga 37. Aku tak tahu apa yang aku jumpa itu, namun ada orang kata itu adalah khadam air yang ditempatkan oleh seorang pawang ketika empangan Sultan Iskandar kering tak lama dahulu. Ketika empangan itu kering, banyak orang merana kerana bekalan air asyik dicatu. Oleh itu ada penduduk setempat yang memanggil pawang untuk kononnya memanggil air dan hujan. Pawang berkenaan telah gunakan khadam makhluk halus untuk memenuhi hasrat itu, dengan syarat korban darah perlu diberi. Mula-mula orang yang memanggil pawang itu akur. Korban sentiasa diberi seperti yang telah ditetapkan. Namun empangan itu tetap kering. Akhirnya kemelut air itu diselesaikan oleh syarikat air Johor dengan mengepam air dari sungai lain ke kawasan tadahan air itu. Setelah masalah itu selesai, upacara korban itu tidak diteruskan lagi. Justeru, kini khadam itu berkeliaran menagih darah yang dijanjikan pada bulan purnama setiap bulan. Jadi, berwaspadalah. Sekian.